لله القائل سماعون للكذب أكالون للسحت وإن جاءوك فاحكم بينكم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Surah Al-Ma'idah ayat 42 yang bermaksud, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya, membersihkan jiwa dari segala dosa dan noda, serta sifat-sifat mazmumah yang menghitamkan hati dan merosakkan amal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa qalbun salim, yakni hati yang sejahtera dan bekal amalan yang diterima. Menjelang hari mengundi pilihan raya umum yang ke-15, member akan mempertengahkan khutbah bertajuk Pilihan Raya Pemilihan Ulul Amri. Seawal jam 8 pagi Sabtu 19 November 2022, bermulalah urusan mengundi untuk memilih wakil kepada rakyat dalam pilihan raya umum kali yang ke-15. Rakyat diberikan hak membuat pilihan dalam kalangan calon yang menawarkan diri untuk menjadi wakil rakyat di kawasan Parlimen dan juga Dewan Negeri. Selanjutnya ada di dalam kalangan yang dipilih akan diamanahkan dengan tanggungjawab menjadi ulul amri atau pemimpin. Pilihan raya memberikan hak kepada rakyat menentukan sama ada mahu terus mengekalkan corak dan haluan politik negara serta pemimpin yang sedia ada, atau memilih untuk menurunkannya. Penentuan diserahkan kepada kebijaksanaan rakyat membuat pilihan. Hadirin yang dimuliakan, pilihan raya yang ke-15 memberi hak kepada 21.1 juta untuk mengundi, untuk memilih pemimpin bagi mentadbir urusan negara dan menentukan nasib 32.7 juta orang rakyat Malaysia. Rakyat mengharapkan pasca pilihan raya nanti akan terbentuk sebuah kerajaan yang dapat memenuhi harapan rakyat, merangkumi, menyediakan peluang pekerjaan, peluang pendidikan, perkhidmatan kesihatan dan pengangkutan awam yang berkualiti, perumahan rakyat, jaminan bekalan barang makanan, kos sara hidup yang rendah, inflasi yang terkawal,
dan pelbagai lagi rakyat mahu melihat nilai ringgit kembali kukuh. Beban hutang yang ditanggung negara berjumlah 1,4 trilion ringgit dapat dikurangkan. Rasuah dihapuskan dan negara kembali dihormati di peringkat antarabangsa. 39 buah parti politik bertanding membariskan 945 orang calon di samping 108 orang calon bebas. Islam sangat memberi penekanan soal kepimpinan. Nasib buruk atau baik rakyat dan negara ditentukan oleh pemimpin. Kerana itu memilih pemimpin yang layak serta diyakini mampu memimpin dengan baik adalah suatu kewajipan. Iaitu ayat 42 surah Maidah yang Khatib bacakan pada awal khutbah tadi menjelaskan mengenai orang-orang yang wajib dijauhi dan tidak dipilih untuk menjadi pemimpin. Pertamanya, orang-orang yang gemar mendengar atau mereka cipta berita palsu. Yang keduanya, orang-orang yang suka memakan sumber yang haram seperti melakukan rasuah dan pecah amanah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita menghukum mereka yang berperangai dan bersifat demikian dengan seadilnya, dengan berpaling daripada mereka, iaitu tidak sama sekali berurusan dengan orang-orang yang sebegini, jauh sekali daripada mengangkat mereka menjadi pemimpin dalam suasana pilihan raya. Menghukum dengan adil boleh dilakukan dengan tidak lagi memilih orang-orang yang terlibat dengan dan terpalit dengan rasuah dan perbuatan-perbuatan pecah amanah. Jemaah yang dilimpahi petunjuk ilahi sekalian, sudah tiba masanya untuk mengubah yang buruk kepada yang baik dan langkah untuk menjernihkan air yang keruh, betulkan yang biasa dan biasakan diri dengan yang betul. Pilihan yang dilakukan akan menentukan kehidupan rakyat untuk tempoh 5 tahun akan datang. Member dengan ini memperingatkan perkara-perkara berikut. Pertamanya, mengundi adalah tanggungjawab rakyat pada negara. Suruhanjaya Pilihan Raya menyediakan kertas undi kepada setiap pengundi. Kertas undi yang dicetak melibatkan kos yang dibayar daripada duit pembayar cukai. Jangan disia-siakan kertas undi yang telah disediakan untuk kita. Apatah lagi, kerajaan pula bermurah hati mengisytiharkan hari ini dan hari esok sebagai hari cuti untuk memudahkan rakyat mengundi. Sempurnakan rukun kenegaraan seorang rakyat. Sempurnakan tanggungjawab fardu kifayah seorang Muslim. Ikhlaskan niat menunaikan kewajipan fardu kifayah untuk pergi mengundi agar dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedarkan pengundi bahawa kita sebenarnya dalam proses mahu melantik seorang pemimpin untuk menguruskan negara. Lazimnya ketika mahu melantik seorang pengurus, kita wajib bersifat teliti, memastikan orang yang dilantik memiliki keupayaan untuk mengurus negara dengan baik dan berkesan serta dihormati. Siapakah di antara calon yang berupaya mengangkat martabat dan memakmurkan negara ini? Siapakah di antara calon yang memiliki imej bersih dan bebas daripada rasuah? Siapakah di antara calon yang memiliki kekuatan dan bukan boneka atau patung yang begitu lemah dan tidak memiliki kekuatan jati diri, lalu mudah tunduk kepada tekanan? Siapakah di antara calon yang berupaya meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara maju dan makmur, yang dihormati di peringkat antarabangsa? Perkara-perkara tersebut hendaklah dijadikan panduan kita membuat pilihan. Masyarakat Melayu kita secara bergurindam
memperingatkan. Kalau mencari tempat mandi, pertama teluk kedua pantai. Kalau mencari pemimpin negeri, pertama elok kedua pantai. Lakukan pilihan dengan hati, akal dan fikiran yang waras dengan menilai sifat watak, sikap dan pendirian calon. Pilihlah calon yang memiliki pribadi yang jujur dan ikhlas, memiliki akhlak dan budi pekerti mulia, berilmu dan berpengetahuan, mengamalkan gaya hidup sederhana serta tidak memperagakan kemewahan secara keterlaluan. Pilihlah pemimpin yang memiliki pertamanya sifat qawi, yakni bermaksud, berkemampuan, berkebolehan, berkepakaran dan mahir dalam melaksanakan tugas. Dan yang keduanya sifat al-amin, bermaksud amanah, bertanggungjawab dan berintegriti, tidak menyeleweng, tidak khianat, tidak mudah dibeli dengan wang ringgit, pangkat dan jabatan, hingga bersedia menggadai maruah diri dan maruah bangsa. Yang ketiganya, buktikan azam memerangi rasuah melalui kertas undi kita dengan menolak dan tidak memberi undi kepada calon-calon yang memiliki imej rasuah atau terpalit dengan lumpur rasuah. Buktikan tekad kita menolak rasuah dengan tidak membenarkan diri kita boleh dibeli dan disogok wang, hingga kita memilih calon kerana pengaruh dengan sampul surat yang mengandungi wang. Dan yang keempat, setelah berusaha berdoa kita dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walau apa juga keputusan pilihan Raja ke-15, umat wajib menerima dengan hati yang terbuka serta redha dengan ketentuan ilahi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.